Apabila kita bercerita berkaitan dengan isu mu'alaf itu sendiri, sejak daripada dulu sehingga hari ini, banyak pihak-pihak yang berkaitan tampil membicarakan soal mu'alaf dan juga pemikiran mu'alaf itu sendiri. Dibincang dari hari ke hari dengan berbagai tajuk, menyalami permasalahan mu'alaf ini dalam bentuk kajian yang dibuat oleh pelajar-pelajar universiti. Alhamdulillah, ini merupakan petanda bahawasanya kesedaran di kalangan kita sudah tinggi dan bertanggung jawab bagi menangani permasalahan mu'alaf yang tidak ada ujungnya. Kalau kita lihat di negeri Sabah, sudah tentulah dua zaman yang telah mencetuskan pelbagai catatan sejarah. Sejarah yang pahit, sejarah yang manis, dan sejarah yang mendukacitakan. Kita wajar menerima hakikat bahawasanya sejarah ini pernah kita lakar bersama, pernah kita tulis bersama, pernah kita rasa bersama. Ketika zaman USNO misalnya telah mengadakan pengislaman secara besar-besaran, ditunjangi oleh pimpinan USNO di ketika itu. Tun Mustafa merupakan antara pemimpin yang melakukan secara berani dan terbuka mengadakan pengislaman dengan menggunakan jalur politik sebagai pentas beliau mengislamkan penduduk di negeri Sabah. Alhamdulillah, hasil daripada perjuangan yang beliau lakukan yang terus disambung oleh beberapa pimpinan-pimpinan yang lain, sehinggalah kepada zaman pemerintahan berjaya yang dipimpin oleh Datuk Haris juga telah mengadakan pengislaman secara besar-besaran. Sebagai individu Islam, sudah tentulah menyokong penuh atas program yang dilakukan tersebut. Tidak ada alasan untuk kita menolak program pengislaman ini. Inilah salah satu di antara sejarah yang wajar kita banggakan dan kita perturunkan kepada generasi kita yang akan datang. Betapa pimpinan terdahulu begitu bijak dan berani mengemudikan perjuangan Islam dalam bentuk wadah pentas politik itu. Kenapa dilakukan pengislaman secara besar-besaran? Mungkin ada di antara kita memperkatakan dan bertanya soalan tersebut. Secara dasarnya, pengislaman yang dilakukan oleh Tun Mustafa ini semata-mata untuk meletakkan agama Islam sebagai sebuah agama yang terbesar di negeri Sabah, di samping memperkukuhkan kuasa Islam menerusi politik di negeri Sabah. Alhamdulillah, hasrat tersebut telah dicapai. Begitu juga dengan Datuk Haris melakukan program yang sama. Yang menjadi tumpuan dan fokus adalah kepada kaum bumi putra negeri Sabah yang terdiri daripada suku kaum dusun, dimasukkan dalam program pengislaman tersebut. Namun permasalahan mu'alaf ini tidak pernah berakhir, maka wajar bagi pemerintah untuk melantik seorang senator. Sebagaimana pihak kerajaan melihat dan pentingnya di kalangan OKU dan orang-orang asli, sehingga kelompok ini dilantik seorang senator. Kita sokong dan setuju badan-badan NGO dan orang-orang perseorangan untuk mengislamkan penduduk tempatan di negeri Sabah. Kita juga memberi sokongan jika sekiranya pihak-pihak yang berkaitan mewujudkan sebanyak mana mungkin pusat-pusat pendidikan di negeri Sabah. Mengislamkan seseorang itu cukup mudah. Boleh saja kita lakukan dengan cara perkawinan. Dengan sebab perkawinan seseorang wanita Islam atau seorang laki-laki yang bukan Islam. Namun jangan kita lupa untuk tanggungjawab kita yang berikutnya, yaitu memberi pendidikan kepada umat Islam, khususnya kepada saudara baru. Maka dengan itu, saya kerap kali berbincang kepada rakan-rakan di Semenanjung dengan mengadakan kunjungan di beberapa buah pondok di Semenanjung. Dan seringkali saya nyatakan bahawasanya sudah sampai waktunya pihak yang mempunyai pondok pengajian di Semenanjung, mereka hendaklah membuka cawangan sebanyak mana mungkin di Sabah dan di Sarawak. Inilah salah satu di antara yang wajar kita fikirkan.
Dan kalau UMNO dan PAS boleh masuk di negeri Sabah, kenapa tidak tuan-tuan guru memikirkan bagaimana mewujudkan pusat-pusat pendidikan di Sabah dan Sarawak